Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Nur Zamri dalam berita pagi edisi Rabu 29 Mac 2023. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menghadiri Forum Bau untuk Asia BFA 2023 di Hainan, China hari ini. Ia menampilkan tema ketidaktentuan dunia, perpaduan dan kerjasama untuk kemajuan di sebalik cabaran. Antara jadual BFA 2023 ialah sesi sidang media persidangan tahunan BFA diikuti perbincangan topik lanskap baharu perindustrian dan rantaian bekalan. BFA 2023 kemudian diteruskan dengan mesyuarat Majlis Penasihat BFA, perbincangan meja bulat bersama usahawan swasta, perkongsian peluang pembangunan serta rundingan budaya. Datuk Seri Anwar antara pemimpin utama yang akan memberi ucapan pada sesi pembukaan plenary BFA yang dijadualkan Khamis ini. Forum yang memfokuskan isu-isu di Asia dan ekonomi serantau langsung selama 4 hari bermula 28 hingga 31 Mac 2023. Selepas lawatan kerja 2 hari ke Hainan, beliau akan berangkat ke Beijing, China. Jumlah perdagangan Malaysia dan China pada tahun lalu mencatat keuntungan sebanyak RM876 bilion, iaitu meningkat 15.6% pada tahun ke tahun. Lawatan Perdana Menteri dilihat amat signifikan bagi membuka lebaran baharu kerjasama ekonomi Malaysia dan China. Lawatan rasmi Perdana Menteri ke China akan memperkukuh hubungan dua hala terutama dalam aspek perdagangan dan pelaburan. Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA, Datuk Arham Abdul Rahman yakin kunjungan itu mampu menarik lebih banyak pelaburan berkualiti, seterusnya mengekalkan negara sebagai destinasi pelaburan pilihan. Jelasnya, China merupakan rakan dagang terpenting dan sumber pelaburan langsung asing terbesar bagi negara. Tahun lalu, negara tembok besar itu menyumbang pelaburan langsung asing FDI berjumlah RM55.4 bilion. Pelaburan dari China merupakan antara yang terbesar. China menduduki di tangga pertama pada tahun lepas, tahun 2022, tahun 2021 dan juga tahun 2020. So ini dengan lawatan yang akan dibuat, lawatan rasmi yang akan dibuat oleh Yang Perdana Menteri, ini akan mengukuhkan lagi hubungan erat yang sedia ada di antara kerajaan China dan juga kerajaan Malaysia. Beliau menjangkakan pelabur China berminat melabur dalam bidang teknologi digital dan logistik. Lawatan rasmi Perdana Menteri ke Kemboja langkah tepat dalam usaha memperkukuh hubungan dua hala antara kedua-dua negara ke tahap komprehensif dalam pelbagai bidang termasuk ekonomi. Jadi kita boleh menggunakan platform RCEP ini, bagaimana kita boleh memfokus dengan secara lebih spesifik industri dan juga mungkin sektor selain sektor pertanian, industri pemain-pemain PMKS kita dapat didedahkan dan juga memberikan peluang kepada mereka lah untuk menembusi pasaran dan juga dapat meningkatkan dari segi kapasiti perniagaan mereka di masa depan. Ini terutamanya dari segi bagaimana mereka dapat terlibatlah dalam regional supply chain. Lawatan ini juga disifatkan tepat pada masanya berikutan Kemboja bakal menjadi negara berpendapatan sederhana tinggi menjelang 2050. Saranan mengimport beras dan kacang gajus sebagai permulaan positif menggalakkan perdagangan kedua-dua negara. Kerana banyak kelebihannya apabila kita melaksanakan perdagangan antara negara ASEAN kerana faktor logistiknya dan juga hubungan yang erat yang selama ini memudahkan perniagaan dan perdagangan dilakukan bukan sahaja antara Malaysia dan juga Kemboja, malahan negara ASEAN lain. Dan ini adalah sesuatu yang harus diambil berat juga oleh industri dan pengusaha, bagaimana pasaran domestik dapat diperkembangkan untuk merangkumi region ataupun arena ASEAN ini supaya semua dapat manfaatnya, termasuklah Malaysia dan juga negara-negara anggota ASEAN yang lain. Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Menangani Denggi diaktifkan semula. Ia susulan peningkatan lebih 400% kes denggi tahun ini. Kita
Kita telah mengambil beberapa pendekatan di mana kita akan menterlibatkan NGO dan doktor volunteers untuk turun ke bawah secara berjadual, bukan berkala, untuk kawasan-kawasan hotspot. Sehingga 25 Mac, sebanyak 26,222 kes denggi telah dilaporkan. Manakala kematian akibat komplikasi demam denggi terus meningkat kepada 17 kes. Saudara, 5 lagi lebuh raya setuju melaksanakan sistem pembayaran terbuka tol bermula pertengahan September ini. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata ia melibatkan lebuh raya Damansara Puchong LDP, Skim Penyuraian Trafik KL Barat Sprint, lebuh raya Shah Alam Kesas. Selain itu, Terowong Smart dan lebuh raya Kuala Lumpur Putrajaya Max juga terlibat. Sistem pembayaran terbuka tol antara usaha berterusan Kementerian Kerja Raya bagi menjayakan pelaksanaan sistem aliran pantas berbilang lorong. Pada 24 Mac lalu, Datuk Seri Lanta mengumumkan 6 lebuh raya termasuk lebuh raya Butterworth Kulim akan melaksanakan sistem pembayaran terbuka tol. Salam Ramadan daripada kami di RTM. 500 pengunjung awal ke Bazar Ramadan Rahmah BRR Lorong Tuanku Abdul Rahman akan menerima insentif e-tunai sebanyak RM20. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Fuziah Salih berkata 41 peniaga food truck di lokasi berkenaan memberi kerjasama menawarkan menu rahmah. Setakat ini, Bazar Ramadan Rahmah BRR dilaksanakan di 38 lokasi termasuk 3 di sekitar ibu negara dengan kerjasama Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. 38 lokasi kita berunding dengan pihak PBT daripada setiap bandar-bandar, ya, setiap majlis bandaraya ataupun majlis perbandaran, dan kita mencari bazar-bazar Ramadan yang bersedia untuk menawarkan menu rahmah. Jadi kriterianya ialah minima 30%. Minima 30% gerai dalam bazar Ramadan itu kalau bersedia untuk menawarkan menu rahmah, maka ianya boleh termasuk dalam kategori bazar Ramadan rahmah. Inisiatif itu dilaksanakan bagi mengurangkan kos sara hidup rakyat selain menggalakkan perbelanjaan tanpa tunai dengan peruntukan RM2 juta. Untuk cashless zaman sekarang, saya rasa itu bagus sebab dia memudahkan kita untuk membelilah. Daripada semua orang akan ada handset, so melalui handset saja kita boleh belilah. Sangat membantulah bagi orang yang tidak berkemampuan. Sebab sebenarnya harga RM5 ni sangatlah berbaloi. Sebab kat tempat lain susah nak dapat harga RM5. Insentif yang RM20 ni bagus untuk semua pengunjung sebab dia tanpa menggunakan tunai. So senanglah, mudah untuk kita pergi mana-mana, senang kita je. Sementara itu, usaha untuk melaksanakan Kafe Rahmah di Institut Pendidikan Tinggi IPT KPDN kini di peringkat libat urus bersama Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Jelas Fuziah Salih, pihaknya menyasarkan penawaran makanan dalam harga serendah RM3.50. Kafe Rahmah ini merupakan inisiatif KPDN, ya, dan Kafe Rahmah di IPT ialah dengan kerjasama Kementerian Pengajian Tinggi untuk menawarkan makanan untuk pelajar bernilai RM3.50. Jadi kalau pelajar itu mempunyai duit RM10, dia boleh makan satu harilah 3 kali. Jadi itulah hasrat KPDN, dan dengan itu KPDN libat urus dengan KPT. Alhamdulillah disambut baik oleh KPT. 6 Bazar Ramadan di Kedah diumumkan sebagai Bazar Ramadan Rahmah. Ini termasuk Bazar Ramadan di Taman Merah, Jitra, Amangan Haid, Sungai Petani dan Taman Ria, Kulim.
Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kedah, Effendi Rajini Khan berkata, lokasi dipilih berdasarkan kedudukan strategik dan menjadi tumpuan orang ramai. Kita memilih mengikut keperluan kawasan dan taburan kawasan di mana paling ramai penduduk yang memerlukan, iaitu B40, dan apabila kita dapat kumpulkan maklumat tersebut, kita berikan kepada Bazar Rahmah ni. Dia punya formula tetap sama, barangan bawah RM5, jualan makanan di bawah RM5, dan kalau kita dapat lihat ada yang dijual dengan harga bawah daripada RM5. Sebenarnya harga kalau nak ikut betul-betul mungkin mahal sedikit lah, tetapi atas konsep win-win ini, para peniaga bersetuju untuk menjual barang-barang dengan harga bawah RM5 ataupun ke bawah. Effendi bercakap kepada pemberita selepas Majlis Perasmian Bazar Ramadan Rahmah BRR yang pertama di Tanah Merah, Pendang, Kedah. 149 peniaga di tapak Bazar Ramadan Taman Perpaduan Ulu Kinta Perak menzahirkan kesyukuran apabila dapat menjalankan perniagaan dengan selesa selepas kerja-kerja naik taraf tapak berkenaan selesai dilakukan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Hulu Kinta Muhammad Arafat Merisai Muhammad berkata, kerja-kerja naik taraf terbabit menelan kos hampir RM220,000 melibatkan 5.3 km panjang. Daripada depan sampai ke hujung, daripada penambahbaikan. Itulah keseluruhan kawasan ini di penambahbaikan. Kita pada mulanya kita minta untuk mana masalah yang bertakung saja. Tapi alhamdulillah saya ucap terima kasih kepada MBI dan usaha ahli majlis supaya kita berikan keseluruhan kawasan ini menambahbaikan. Alhamdulillah kalau hari ini kita lihat memang sungguh memudahkanlah untuk peniaga di sini dan juga pengunjung-pengunjung pun rasa selesa. Tapi pada hari ini saya amat gembira lah. Kita minta sikit dapat semua. Mana satu Bazar Ramadan ni semua diturap habis dalam masa 3 hari. Itu yang saya paling suka lah. Muhammad Arafat ditemui pemberita ketika hadir ke Bazar Ramadan Taman Perpaduan Ulu Kinta sambil menyampaikan cenderamata kepada peniaga-peniaga di tapak tersebut. Pekebun kecil getah akan terus mendapat bantuan kerajaan. Kementerian Perdagangan dan Komoditi KPK menjelaskan pelbagai inisiatif telah dilaksana dalam menepani isu harga getah rendah dan tidak stabil. Antaranya menaikkan paras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah kepada RM2.70 daripada RM2.50 sekilogram dengan peruntukan berjumlah RM350 juta. Program insentif pengeluaran lateks pula menyalurkan bantuan dalam bentuk input pertanian seperti baja dan racun. Proses pembayaran disalur secara terus ke akaun bank pekebun. Turut diperkenalkan program transformasi perusahaan getah negara yang mengetengahkan konsep pembangunan getah secara berkelompok. UDA Holdings Berhad UDA mengagihkan sebanyak RM58,000 sumbangan zakat kepada kanak-kanak asnaf dan anak yatim di sekitar Lembah Kelang tahun ini menerusi program tanggungjawab sosial korporatnya UDA Cares. Penyerahan sumbangan itu disempurnakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik bersama Presiden serta Ketua Pegawai Eksekutif UDA Datuk Muhammad Salim. Sebanyak RM10,000 disalurkan kepada 5 pertubuhan bukan kerajaan NGO iaitu Pusat Jagaan Penyayang Nur Iman Kuala Lumpur, Pertubuhan Kebajikan Nur Syahira Kuala Lumpur dan Rumah Permata Hatiku. Sumbangan turut diberikan kepada Rumah Anak Yatim Syifa serta Pertubuhan Kebajikan Anak Yatim dan Miskin Baitul Saidati Khadijah sebagai persediaan sambutan bulan Ramadan serta Hari Raya Aidilfitri yang bakal tiba. Iwan Benedik menyatakan penghargaan atas tanggungjawab sosial korporat UDA Holdings Berhad dan menggalakkan komitmen agensi-agensi di bawah kerajaan supaya meneruskan amalan mulia sebegini. Beliau ditemui pada majlis berbuka puasa UDA bersama media di Boathouse Ampang. Nasional FM menerusi program Nasional FM Ambil Tahu menyantuni anak-anak yatim Ahad Tahfiz Nur Kasih dengan pengisian iftar dan penyampaian sumbangan.
Pengurusnya, Salbiah Muhammad Syarif berkata ia hasil kerjasama strategik antara National FM dan Glenmary Hotel and Golf Resorts bagi membawa keceriaan kepada golongan sasar sempena bulan Ramadan ini. Sebenarnya memang setiap tahun di bulan Ramadan ini kita membawa anak-anak ini ke pelbagai pertubuhan ke majlis berbuka puasa ini bersama dengan golongan korporat sebenarnya untuk sama-sama mereka merasai orang kata kenikmatan berbuka puasa itu di tempat yang lebih istimewa. Jelasnya, sumbangan duit raya dan berangan daripada badan korporat dan penyaja turut diberi kepada anak-anak yatim. Pengurus Besar Glenmary, Christoph Wegley turut berbesar hati program sebegini dapat membantu golongan yang memerlukan dan berharap ia diteruskan lagi tahun hadapan. I think we just exactly achieved that thanks to the collaboration with your broadcast station. We had the kids over, and then we were fortunate enough to get some commitment from other sponsors as well. So that could help us to come up with the frame program. Seramai 110 pegawai dan anggota tim misi operasi Starlight 2 yang bertugas selama 6 minggu di Hospital Medan Malaysia HMM di Turki selamat kembali ke tanah air semalam. Kepulangan pasukan yang mula ditugaskan secara berperingkat bermula pertengahan Februari lalu disambut Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Effendi Buang di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur KLIA. Pasukan yang menghulurkan bantuan kepada mangsa gempa bumi terdiri daripada pegawai perubatan, staf kesihatan, staf sokongan dan pakar perkhidmatan klinikal. HMM yang mula diaktifkan 9 Februari lalu terletak di Shelihan Adi Taman, kira-kira 152 km dari Jantip, kawasan yang paling terjejas akibat gempa bumi Turki. Sepanjang tempoh beroperasi, Hospital Medan Malaysia telah merawat seramai 2,415 pesakit di samping berjaya melaksanakan 83 kes pembedahan. Manakala melalui pendekatan Forward Medical Team seramai 59 pesakit telah berjaya diberi rawatan. Tambahnya, kerajaan Malaysia telah menyumbangkan sejumlah peralatan dan kelengkapan HMM termasuk kemah, katil medan dan ubat-ubatan kepada Turki bagi membantu dan meneruskan proses pemulihan kesihatan di negara itu. Mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua. Diteruskan dengan perkembangan luar negara. Sebuah bas membawa jemaah umrah ke Mekah terbabit kemalangan melanggar sebuah jambatan. Insiden berlaku petang semalam di Akabar Shar, wilayah Asir, Arab Saudi. Setakat ini 21 disahkan terkorban, manakala 29 lagi cedera. Angin kencang mengakibatkan kebakaran besar pertama di Sepanyol tahun ini. Kebakaran memusnahkan 4,300 hektar kawasan hutan dan memaksa kira-kira 1,800 penduduk berpindah. Walaupun suhu menurun pada hari Isnin, namun angin kencang sehingga 70 km sejam mengakibatkan api semakin marak. Lebih 500 anggota bomba dikerah mengawal kebakaran yang berlaku berhampiran perkampungan timur Venezuela di Vever itu. Suhu panas luar biasa menghampiri 30 darjah Celsius menyukarkan proses memadamkan api. 14 anggota bomba dilaporkan cedera ringan. Sepanyol mengalami kemarau jangka panjang selepas 3 tahun bacaan hujan berada di bawah tahap purata.
Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mahu negaranya meningkatkan penghasilan bahan nuklear grade senjata selain membina lebih banyak alat pertahanan hebat. Kesemua senjata itu mesti dapat digunakan pada bila-bila masa dan di mana jua. Matlamat utamanya memperkukuh kesiapsiagaan persenjataan bagi mempertahankan negara. Jong-un mengeluarkan arahan tersebut ketika memeriksa program nuklear negaranya. Ini termasuk senjata nuklear taktikal terbaru dan teknologi untuk memasang kepala peledak nuklear pada peluru berpandu balistik. Turut diperiksa pelan operasi serangan balas nuklearnya. Menurut Jong-un, peningkatan kesiapsiagaan persenjataan bakal mencetuskan ketakutan kepada musuh negara. Baik, kita beralih ke konflik Rusia-Ukraine. Beberapa kereta kebal Challenger 2 milik Britain tiba di Ukraine. Kehadiran aset tersebut bagi membantu Ukraine susulan kenyataan Presiden Rusia Vladimir Putin yang mengancam bakal mengerahkan senjata nuklearnya ke Belarus. Pemerintah Britain turut menyatakan kru Ukraine yang dilatih di London telah bersedia mengoperasikan aset berkenaan. Latihan tersebut bermula tidak lama selepas London mengumumkan komitmen menghantar 14 kereta kabel ke Ukraine bagi membantu melawan serangan Rusia. Jerman turut menghantar 18 kereta kebal Leopard ke Ukraine dan ia dilapor tiba di negara berkenaan tepat pada masanya. Pemulihan ekonomi China membawa sumbangan besar terhadap ekonomi global. Meskipun jagaan keadaan ekonomi global menjadi lemah, tabung kewangan antarabangsa IMF tetap menaikkan unjuran pertumbuhan ekonomi China bagi 2023 kepada 5.2%. Menurut pengarah urusan IMF, Kristalina Georgieva, perkara tersebut didorong pemulihan yang kuat dan mampan selepas pelarasan dasar COVID-19. Menurutnya, ekonomi China yang kian pulih diyakini mampu menyumbang 1/3 daripada pertumbuhan global pada 2023 dan ia merupakan dorongan yang kuat buat situasi dunia. Kristalina turut menghargai peralihan pertumbuhan ekonomi China yang dipacu perbelanjaan daripada pelaburan yang lebih mapan, tidak bergantung kepada hutang dan lebih sesuai untuk menangani cabaran iklim. Bola sepak Liga Super 2023. Pertembungan kini semakin sengit dalam memburu tahta kejuaraan. Jumaat 31 Mac, Johor Darul Takzim bertemu Sabah FC 9.30 malam secara langsung di TV2 dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penseriman langsung di RTM Klik. Baik, sukan kita mulakan dengan perkembangan berita gembira ini. Harimau Malaya mencatatkan kemenangan 2-0 ke atas Hong Kong dalam aksi perlawanan antarabangsa Tier 1 2023 di Stadium Sultan Iskandar Ibrahim Puteri malam tadi. Penyerang Akhyar Rashid dan Muhammad Faizal Halim menjadi tunggak utama meletakkan Malaysia di hadapan dalam aksi 97 minit itu. Gol pertama negara hadir pada minit ke-18 oleh Akhyar Rashid hasil hantaran sempurna Faizal Halim. Selang 22 minit kemudian, giliran Faizal Halim pula menjaringkan gol menewaskan penjaga gol Yap Hung Fai. Kedudukan kekal hingga whistle penamat dengan disaksikan 4,593 penonton. Ketua Jurulatih Malaysia, Kim Pan Gun berpuas hati dengan prestasi anak buahnya. Namun Pan Gun sempat mengenal pasti beberapa aspek yang perlu ditambah baik pada masa akan datang. First game, we already much improved. Second game, I want to give as much as possible to give player everybody maximize. If I can use, all the substitution, we want to maximize, give all the players chance to compete themselves. So I think still we have room to improve. Tambah beliau, setiap pemain Harimau Malaya harus mendapatkan tempat ketika beraksi untuk kelab masing-masing bagi meningkatkan daya persaingan serta tahap kecergasan mereka.
Tiada jaminan buat pemain hoki yang beraksi pada kejohanan hoki dalam Dewan Piala Asia 2022 untuk kekal berada dalam skuad kebangsaan bagi membawa cabaran negara di Sukan SEA Kemboja 2023 Mei depan. Ketua Jurulatih Skuad Hoki dalam Dewan Lelaki Muhammad Hanif Sheikh Halim berkata tempat untuk 12 orang pemain bagi tamasya di tahun itu masih terbuka dan jurulatih hanya memilih pemain yang memberikan komitmen kepada pasukan itu. Untuk pemain yang 8 orang tu yang balik daripada Asia Cup, okey, tempat semua terbuka. Okey, sekarang ni skuad 15 semua terbuka. Sebab yang kita tarik masuk pun semua yang begitu strong, skill-skill yang begitu strong. Jadi semua terbuka, balik daripada tour baru kita kecilkan kepada 12. Itu yang betul-betul 100%. Jelasnya pemilihan skuad ke Kemboja akan dibuat selepas skuad sedia ada menjalani beberapa perlawanan persahabatan di Australia bermula 9 hingga 19 April depan. Beliau berkata demikian kepada media semasa lawatan Ketua Kontijen Datuk Muhammad Nasir Ali ke sesi latihan skuad berkenaan di UTC Sentul, Kuala Lumpur. Baik, ini pula perkembangan pasukan hoki negara. Ketua Jurulatih Pasukan Hoki Malaysia A. Arul Selvaraj terharu dengan sikap dan kesungguhan yang ditunjukkan pemainnya dalam sesi latihan yang masuk hari kedua. Walaupun baru sahaja tamat persaingan liga baru-baru ini, para pemain masih bersemangat berlatih dengan penuh fokus lebih-lebih lagi di bulan Ramadan. Menurut Arul lagi, beberapa jenis latihan yang dijalankan mencabar dan menguji tahap kecergasan semua pemain. Session semalam dan hari ini pun is tough session. Semalam kita buat lebih pada anaerobic hockey, more speed, power, dan hari ini lebih pada aerobic hockey. So memang they worked hard. Beberapa muka baru turut dipanggil menjalani latihan pusat bagi membarisi pasukan hoki negara, termasuk 4 pemain remaja yang dilihat mempunyai potensi. Tambah Arul, beberapa perlawanan persahabatan antarabangsa telah disusun selepas Sukan SEA antaranya di Jepun dan Belanda bagi bertemu pasukan Belanda, Belgium dan Perancis. 2 pasukan yang masih dalam perancangan adalah pasukan Jerman dan juga England. Berita pagi berakhir di sini. Selamat menunaikan ibadah puasa sepanjang Ramadan ini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my yang sahih di RTM. Saya Nur Zamri. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.